Selamat datang, salam sejahtera. Negarantran menangis panggil ibu buat kali terakhir. Berita sepenuhnya. Perjuangan pelbagai kumpulan hak asasi manusia sama ada dari dalam dan luar negara bagi membebaskan Nagarendran Dharmalingam sudah berakhir apabila dia menjalani hukuman gantung di penjara di sini pagi semalam. Pelaksanaan hukuman itu dimaklumkan oleh adiknya Navin Kumar 22 tahun menerusi telepon dan memberitahu mayat abangnya dibawa balik ke Malaysia untuk dikebumikan di Ipoh. Nagarendran dikenakan hukuman gantung sejak lebih sedekad lalu bagi kesalahan menyeludup dadah jenis heroin seberat 42.7 gram ke Republik ini. Singapura merupakan satu daripada negara yang mengenakan hukuman berat terhadap pesalah dadah di dunia menerusi Akta Penyalahgunaan Dadah 1973 yang memperuntukkan hukuman mati terhadap mana-mana individu yang didapati menyeludup dadah melebihi 15 gram. Nagarendran ditahan pihak berkuasa Singapura pada 22 April 2009 ketika berusia 21 tahun di pusat pemeriksaan Woodland ketika melintasi sempadan Malaysia Singapura. Hasil pemeriksaan, dadah itu ditemukan diletakkan pada paha kirinya. Kes Nagarendran mendapat liputan meluas daripada pelbagai pihak, termasuk komuniti antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Amnesty International, Human Rights Watch dan bilioner Britain Richard Branson. Hal ini kerana ramai beranggapan tidak wajar Singapura mengenakan hukuman tersebut kerana mendiang merupakan individu kelainan upaya dengan masalah ketidakupayaan mental. Sejak ditahan, pelbagai pihak tampil mendesak kerajaan Singapura untuk membebaskan Nagarendran. Desakan itu semakin meluas. Selain banyak protes dan demonstrasi diadakan oleh pelbagai kumpulan aktivis selepas Mahkamah Singapura menjatuhkan hukuman mati terhadap Nagarendran. Setiap kali perbicaraan berlangsung, butirannya akan menjadi tumpuan media di kedua-dua negara. Malahan sehari sebelum dihukum gantung, Ibu Nagarendran terus mencabar keputusan mahkamah. Namun, usahanya sia-sia kerana Singapura berpendapat pesalah dadah perlu dihukum sewajarnya. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini mengutus surat kepada rakan sejawatnya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong bagi meringankan hukuman terhadap Nagarendran serta menangguhkan hukuman itu dan mengemukakan permohonan baharu pengampunan Presiden Singapura. Tindakan itu juga diikuti kiriman surat yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bagi mendapatkan pengampunan. Namun, Presiden Singapura Halimah Yaakob memberitahu bahawa Nagarendran telah melalui proses undang-undang yang sewajarnya. Nagarendran sepatutnya dihukum gantung pada 10 November 2021. Namun Mahkamah Tinggi Singapura membenarkan penangguhan dalam pelaksanaan hukuman mati sementara menunggu pendengaran rayuan di Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Pada Isnin lalu, lebih 300 orang ramai menyalakan lilin di sebuah taman di sini sebagai protes hukuman yang bakal dilaksanakan. Kemarin merupakan perbicaraan terakhir buat Nagarendran dan selepas keputusan muktamad dimuktamadkan, keluarganya dilihat menangis dan saling berpelukan antara satu sama lain. Di sebalik skrin kaca yang memisahkan Nagarendran dengan keluarganya di dalam bilik perbicaraan, dapat didengari suaranya menangis memanggil ibunya. Situasi hibah itu turut ditangisi audien lain di dalam bilik perbicaraan. Alasan OKU tidak laku. Pengesahan oleh pakar perubatan bahawa Nagarendran
mempunyai ketidakupayaan mental dengan tahap kecerdasan 69 tidak cukup untuk menyelamatkannya dari tali gantung. Malah, Mahkamah Singapura menegaskan lelaki itu menyadari jenayah yang dilakukannya dan memutuskan tiada bukti kukuh menunjukkan kesehatan mentalnya merosot. Sementara itu, Singapura juga bakal melaksanakan satu lagi hukuman gantung terhadap seorang rakyat Malaysia bagi kesalahan serupa. Daci Hinamutri Kartia bakal menjalani hukuman tersebut pada Jumaat ini. Pada 30 Mac lalu, seorang lagi rakyat Malaysia, Abdul Kahar Othman, digantung kerana melakukan kesalahan dada, sekaligus menjadi individu pertama yang dihukum mati oleh Republik ini dalam tempoh 2 tahun. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.